exponential? Boleh. Okay. Step macam mana nak lukis, how to draw. Okay. Awak sendiri yang kena tahu apa step 1, 2, 3. You sendiri kena masukkan dalam mind map awak. Okay. Yang saya nak fokus adalah yang ketiga, iaitu macam mana nak cari peak point. Okay. Kalau you tengok dari segi kita punya graf untuk exponential, kita pakai HA. HA bermakna Y. Okay. Persamaan Y. Okay, persamaan Y. Dan kita pakai Y-intercept pun persamaan Y. Okay. So maksudnya bila kita punya HA adalah Y, okay, you punya dinding adalah secara Y. Maksudnya you just approaching. Sebagai contoh, dalam gambar rajah saya ni, ini adalah saya punya HA. Kebetulan dia berada pada paksi. Paksi apa ni? Paksi X. Sebab Y equal to 0. Okay. So kalau you tengok dari segi graf, exponential adalah graf secara mendata. Okay. Mendata, dia akan sentuh pintasan Y pergi kepada you punya peak point. So here is you punya peak point. Okay, ingat balik, fokus balik everyone for you to find peak point. Okay, kita punya X coordinate, apa dia? You akan tengok coefficient. Coefficient of X at the power of exponential. Jelas tak? Okay, you tengok dekat coefficient, perkali untuk X. Okay, Y, you tengok dekat coefficient of in front, coefficient in front of exponential term. Okay, alright, so kita akan tengok yang ni. Yang ni je saya rasa masalah awak ni. X, coefficient of X at the power of exponential. So kita tengok kat sini, contoh yang ni yang saya highlight warna pink tu. So coefficient dia apa tu kat situ? Positif. So dia adalah, sorry, saya bukan nak X saya hanya nak positif sahaja. Okay, next one. Kita nak tengok dekat dia punya Y. Y adalah kita nak tengok coefficient. Walaupun coefficient ni adalah perkali Okay, coefficient adalah perkali, tapi ingat peak point saya hanya nak positif negatif saja. Itu saja tugas awak. So Y kita nak tengok coefficient in front of exponential term. So in front dia adalah di sini. Okay, so in front dia adalah positif. So dia adalah kuadran 1. Yang ni untuk menentukan kuadran, you have to cepat dekat sini. You kena ingat cepat, kena faham cepat lah supaya you boleh decide cepat. Okay, next one. Kita tengok PP kita dekat sini. Alright. First tengok dekat perkali dekat power of exponential. Dekat kuasa pada exponential term sahaja. Okay, so dia adalah negatif. Another one, di depan exponential term, dia adalah apa dia guys? Positif. So kuadran mana? Negatif. X negatif, Y positif. X negatif belah kiri, Y positif belah atas. Kiri atas jadi kuadran 2. Okay. So macam itulah caranya. Yang penting you kena cari step 1 dan step 2 juga. Kalau just sekadar cari peak point pun tak membantu. Okay. Nombor 1 dengan 2 sangat penting sebab dia adalah permulaan graf awak. And it goes to your peak point. Okay. So kat sini kita tengok apa? Negatif. Sorry. Negatif dekat atas kan? Dekat power kan? Okay. Negatif. So negatif. Alright. Next one adalah you punya di depan. So dia adalah negatif, negatif. Okay. So sebab tu dia kuadran 3. Okay. This one. Negatif di depan sebagai Y coordinate. And X coordinate adalah you punya dekat power. So dia adalah positif, negatif. So macam ni lah bentuk untuk exponential. Exponential adalah graf mendata. You kena faham kat sini. Exponential adalah graf mendata. Okay, dia akan touch apa ni? Y intercept.
Dia akan sentuh paksi Y. Okey, paksi X dia tak akan sentuh. Boleh kelas? Melainkan memang graf dia lalu lah. Kita tak payah nak cari X intercept. Melainkan dia memang lalu. Okay, next kita nak tengok line. Okay. Guys, untuk soalan line, untuk graf line, dia hanyalah satu graf menegak. Okay. Yang mana dia akan touch X axis. Okay, dia akan sentuh X axis. So what is our step? First, kita akan cari vertical asymptote, which is X. Second, kita akan cari X intercept, which is X juga. Macam Madam bagi tahu, Madam kata kita ada direction dalam menentukan kita punya graph untuk exponential dengan log. Okay, direction kita ada. Next one adalah kita punya peak point. Okay, X coordinate ambil dekat mana? Y coordinate ambil dekat mana kelas? X ambil dekat sebutan log. Coefficient of X in number log. Hari tu saya dah buat pembetulan kita bukan tengok nombor log semuanya. Kita hanya tengok pada X sahaja. Okey? Y kita tengok kat mana? Coefficient coefficient in front of log term. Okey, di depan perkataan log tu. Okey? So, kita tengok dulu X untuk semua contoh. Okey? Coefficient of X in number log. So, X dekat mana kat sini? X, tengok X saja. So, dia adalah positif. Okey? Here, it is negative. Boleh follow saya? Boleh. Good. Alright, so this one. Y equal to negative ln negative X. So, kita tengok dekat X saja dulu. Sebagai kita punya X coordinate. So, kita dapat negative. Okay. Next one. Here. Tak ada apa-apa. Maka dia adalah positif. Okay. Sekarang ni boleh faham tak? Kita boleh faham tak? Ada yang tak faham? Boleh. Tak faham tolong tanya terus Okay, next. Okay, good. Y. Saya nak tengok Y. Y adalah coefficient di depan log term. Sama macam exponential. Di depan. Tapi di depan exponential term. So, it's not hard. So, di depan kat sini apa dia? Tak ada apa-apa. Maka dia adalah positif-positif. Kuadran 1. So, means kuadran 1 kita kat sini. Yang ini you cari. Betul tak? Ini you boleh cari. Ini step 1. Ini step 2. Ini step 3. So, you boleh lukis benda tu. Okay? Next one adalah this question. So, in front, Y long term positif. So, negatif positif. Maksudnya kuadran 2. Okay? Step 1, step 2 you cari. Kena cari. Barulah boleh lukis. Baru lengkap you punya graph. Okay? Next one. Di depan long term untuk graf kita contoh yang ketiga. Dia adalah negatif. Dan di sini pun dia adalah negatif. So bermakna dia adalah kuadran 4. Sini adalah kuadran 3. So kalau you tengok kat sini. Graf log dia adalah menegak sebenarnya. Tapi kita nak tahu position dia dekat mana. You kena cari step 1, 2 dan 3. Okay. Kalau dulu saya ajar cari nilai Y. Maksudnya you kena cari value. So benda tu ambil masa yang lama. So tukar. Pergi kepada peak point. Alright. Tukar mencari kepada peak point. Okay. Exponential term tak semestinya soalan yang ada E. Dia boleh jadi soalan yang tak ada E pun boleh. Maksudnya you tengok kat sini. Biasa kita tengok soalan Y equal to E power of 2X. Okay. You ada E sebagai you punya base. X sebagai you punya power. Okay. You kata ini adalah exponential term. Exponential graph. Okay, dia tak semestinya contoh macam ni je. Dia boleh jadi contoh di mana you ada nombor. Okay.
Yang penting adalah kita punya X. X kita position dekat mana? Power. So dia masuk under exponential term juga. Okay? Sebab basic untuk exponential term dia adalah any number power of X. Itu dia punya basic. Okay, any number power of X. And is anything lah. Okay, anything. Power of X. Maksudnya yang penting adalah kita tengok dekat kuasa ni. Oh, kuasa ada X. Maka dia adalah under exponential. That's why you tengok soalan nombor 5 dengan 6 ni. Tak ada exponential term pun. Betul tak? Betul. Okay, kita tengok dari segi peak point dia. Negative. So that's why it's negative. Here is positive. Okay. Sebenarnya sepintas lalu you dah boleh tahu dah di manakah kedudukan peak point dia. Tengok daripada soalan. So this one, it is positive. Di depan, dia adalah positif. Maka dia adalah kuadran 1. Okay. Okay, bila dia dekat kuadran 1. Okay, exponential term. Saya kena ingatkan awak sebab target kita adalah untuk chapter 5 adalah UPS 3. Bermakna soalan objektif. Sepintas lalu daripada soalan, you have to know to find domain dengan range. Itu awak punya benda besar yang you memang kena boleh jawab. So benda ni you kena test yourself. Meda dah ajar dah macam mana cara nak cari domain dengan range. Tanpa lukis graf. Okay. Kalau untuk exponential, kita punya domain apa kelas? Negatif infinity kepada? Infinity. Infinity. So kalau soalan dia boleh tanya what is the domain of, dia bagi soalan of exponential term. Adakah you kena kira? Tak payah. Satu saat pun you boleh jawab. Okay. Tapi kalau you nak cari dia punya range, macam mana nak cari dia punya range? Tengok kepada asymptote. Okay. So benda ni nanti dah habis UPS 2. Benda ni yang you kena tengok. Kena prepare untuk you punya UPS. Okay. Nampak ni adalah asymptotes. Sebab asymptote dia dinding. Dan tapi you kena tahu apakah direction dia. Meda kata apa? From pergi kepada pintasan Y. So you boleh tahu. Dia ke atas ke bawah. Sebab kalau dia ke atas, dia akan jadi kita punya range paling bawah. Sebab dia ke atas. 3 ke atas. Okay. Boleh faham maksud saya? Tanpa kita lukis graf pun kita boleh tahu dia punya domain dengan range untuk exponential term. Okay kelas? Okay, good. Siapa yang tak ada dalam ni lagi ni? Who is not here yet, class? Kejap, saya tengah kira untuk kelas saya. Arif tadi pergi tandas kot meja. Siapa? Arif, dia pergi tandas sikit perut. Okay. Okay, so kita akan tengok punya tutorial. Okay, hari ni nak mula tutor mana? Saya nak habiskan hari ni. Kelas. Yang hari tu yang tutor dulu yang kontroversial tu. Yang mana? Yang kata tak apa tu madam tak jumpa jawapan tu.
Yang mana? Halaman Betul? yang ini. Yang Medan dah pernah tengok tapi Medan tak bagi jawapan lagi ya? Biarlah dulu tu tadi. Medan pun tak tengok lagi. Sebab nak tengok lagi. Kita sambung dulu hari ni. Sampai habis dulu. Dan tu later Medan bagi kat group lah. Sekarang ni tutor yang kita tak sentuh lagi tutor 8. Am I right? Tutor 8 dengan PSE Ya. Okay, PSE tu adalah past semester examination. Sebenarnya kalau chapter-chapter lain dia dah masuk kita punya extra exercise. Okay. Alright, so tutor 8. Soalan nombor 1 ada masalah? Madam, Ya. saya masalah dekat tutor 7 yang nombor 3 tu sebabkan dia punya dia punya nombor 3 madam. Sebab apa? 2 kuasa 2 X. Sebab yang macam bukan tu nombor 3. Nombor ni nombor 2. Nombor 3. Okay, this one. Okay. Masalah kat mana? Nak lukis? Kena lukis kan? Sebabkan macam nanti kan dia akan jadi macam untuk yang Ya sabarlah. Kat mana masalah dia? So sekarang ni dia lukis 2 function yang berbeza pada part C yang berbeza. So you ada satu G, satu F. Okay, yang tu boleh lukis. boleh, tapi macam sebabkan Y intersect kan X sama dengan kosong kan. Lepas tu nanti kan dia akan dapat E kuasa negatif 3 kan. E kuasa negatif 3 cari dalam perpuluhan dapat value. Lepas tu nanti dia punya tu jadi 0.05 macam tu je lah lukis. Pintasan Y. Betul? Ah. You just cari value. Yang lain boleh buat tak soalan ni? Tak buat lagi? Boleh. Yang lain? Boleh. Boleh so maksudnya isu Syabela tadi adalah untuk mencari Y intercept, alright? Untuk GX kan? Y intercept dia adalah G kosong sama dengan dia ganti dengan kosong. So dia dapat E negatif 3. Tak ada masalah. E negatif 3 kita boleh cari value which is 0.05. So you just guna 0.05 dalam you melukis graf. Okay. So Madam skip this one. Right. Medium kalau nombor perpuluhan dia lebih tak apa tak medium? Dia sebab you nak lukis, you just anggaran, you boleh ambil ambil around lah. Letak je di dalam, paling tidak biasanya perpuluhan kita akan ambil 3 decimal places kepada 4 decimal places kalau perpuluhan. Perpuluhan biasa. Alright. Kalau RM, ni cerita RM saya kena highlight dekat awak. Decimal kita mesti berapa? Wajib 2 titik. Itu decimal places sahaja. Okay, untuk RM. Ni untuk any value. You kena jelas kat situ. Any value 2. Yang ni kenapa 0.05 je madam? Kenapa bukan 3? Sebab memang fix. Memang you dapat banyak tu sahaja. Kita tak dapat lebih. Okay. So I will skip this one. Benda ni sebabkan saya dah ajar. Saya mengambil masa lama untuk ajar awak exponential macam mana nak lukis graf lawn. Saya ajar satu per satu. So benda ni you boleh buat. Kalau you tak boleh maksudnya tak cukup lagi. Please work harder. Okay. Dan kalau you nak cari the composite tak ada masalah. You nak cari nilai X apabila composite sama dengan 2 pun tak ada masalah. Am I right? Okay, good. Okay, so next let's ambil 2 titik perpuluhan je lah kan? Kita memang dapat 2 kan? Memang tekan kalkulator memang dapat 2 ke macam mana? Dia dapat banyak. Syabela nak letak 2 ke nak letak 3 pun boleh. Tapi biasa kalau matematik jawapan akhir kita letak 3. Tetapi sekarang ni dia just kita nak lukis graf. Dia bukan nak nilai perpuluhan tu. Kita just nak lukis graf. So as long as you tahu dia adalah kalau dia bunda 0.05 pun you tahu position dia dekat mana?
Kat mana? Dekat sini kan? Ya. Just labelkan dia. 0.04 something ke. Okay? Berapa nilai yang you dapat. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dalam graf kita nak tahu di manakah kedudukan dia sahaja. Okay, so di sini. Menjawab tak Syabela? Menjawab, terima kasih madam. Alright, sama. Okay, tutur 8. Any problems? Ya, soalan satu tu madam. Soalan 1. Saya dapat X -1 dengan dia punya K inverse. Tapi yang 4, dia punya jawapan belakang tu ada yang 4 greater or equal than -4 tu. Tak faham yang tu. Sekejap Dia bagi GX, dia bagi find the function K. Alright, so kita try kira dulu soalan ni. Okay, find the function Kx. This is first instruction. Okay, so this is Kx awak. Yang ni yang kita nak. Hence, determine the value of x. Okay, this is your second instruction. Okay, so let's move to our first instruction. Gkx equal to set x minus 2. Okay, so G, kita ada x plus 4. So, masukkan Kx dalam x plus 4. Okay. So, dia adalah Kx plus 4 equal to set x minus 2. Okay, yang ni saya rasa you guys pun boleh, tak ada masalah. Okay, betul tak jawapan dia yang ni? Betul, betul. Okay. Masalah dia nak cari nilai x Syafiq Alright. So, kita ada maklumat yang diberi adalah K inverse X sama dengan 11. Okey, dia bagi K inverse sama dengan 11. So, maksudnya kita ada KX. Right guys, maksudnya kan ni you kena fikir. Dia ada KX, tiba-tiba dia bagi K inverse. Tiba-tiba dia kata K inverse sama dengan 11. So, maksudnya you kena guna apa? Kita kena guna properties of F inverse sama dengan X. Okay, this one. Equal to X. Kita kena guna properties ni. Sebab dia bagi info untuk K inverse. So, kita masukkan K inverse dalam kita punya X. So, kita punya X di sini. Okay. So, we will have K inverse X minus 2 set minus 4 equal to X. Okay. Madam, ada set. Tak ada masalah. Pindahkan dulu term yang tak ada set. Okay, kita pindahkan dulu. So, kita dapat set X plus 4. Alright, so here class. What we should do? Kita bila ada set, kalau kita dah susun satu term belah kiri ada set, term belah kanan tak ada set, you just square both side. Okay, ini memang step dia. Kenapa kita buat square both side? Sebab kita nak potong, kita nak simplify term yang semua ada set tu. So kita dapat K inverse X tolak 2 sama dengan X plus 4 power of 2. So maksudnya yang ni madam boleh expand. Okay, guna expand kuadratik macam biasa. Kalau awak rasa awak lemah lagi bahagian ni, you just make it as 2 bracket and then you just expand. Boleh kelas? Okay? Boleh? Boleh. Okay, dekat sini. Kalau nak buat shortcut, you just ambil term pertama, you kuasa 2kan dia. Okay, and then dekat sini, yang tengah, you ambil semua term. Kita ada kuasa 2, tapi jadikan sebagai nombor 2. Ambil term depan, ambil term yang kedua. Itu cara dia kalau nak shortcut. Satu lagi, you ambil term kedua, you kuasa 2. Okay, maksudnya dekat sini, step yang tengah, this is all term. All term tu apa? Power, you multiply with first term and then you multiply with second term. Itu cara dia untuk expand. Expand apa kelas? Expand kuadratik. Okay. Siapa yang nak kuasai dekat situ, you boleh tengok kat situ. So kita ada apa? K inverse X minus 2 equal to
x square plus 8x plus 16. So K inverse. Bateri saya dah nak habis ke apa ni? Dia buat lambat sana. So apa persamaan K inverse yang kita dapat kelas? X kuasa 2 tambah 8X tambah 18. Okay, betul. K inverse X equal to X square plus 8X plus 18. Alright. So you dapat persamaan K inverse X. Kita guna maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi adalah K inverse X equal to 11. So kita salin saja persamaan function yang you dapat sama dengan 11. Okay, nombor-nombor boleh susun. Susun maksudnya you bawa, jadikan dia kuadratik, bawa susun kiri jadi kosong. Sebab bila kosong you dapat faktor kelas. Okay. So apa yang you dapat kat sini? X plus 1, X plus 7. Okay. Am I right? Betul ke? Betul. Tapi jawapan akhir dia apa? Negatif 1. Negatif 1 sahaja. Ya. Kalau tak expand tak apa tak medium. Tak expand untuk? Maksudnya macam bagi jadi dia X tambah 4 square tambah 2 sama dengan 11. Boleh, tak ada masalah. Tapi end up dia you akan expand juga kan? Kan? Untuk you kira nilai X, betul? Betul Safia? Macam mana medium? Kat sini ke awak kata awak tak nak expand? If you tak expand. Okay, macam mana awak kira? Dia akan jadi K inverse X. Nampak pen saya hari ni. X tambah 4. Nampak tulisan saya? Nampak? Tambah 2 kan awak nak buat kan? Oh. Tapi you nak kira ni mestilah you expand juga kan? Maksud madam, kalau you sama dengan 11 pun, you nak solve this one, you akan expand juga. Am I right? You akan expand juga. It's all about you nak expand di mana, boleh. Nak expand dekat sini pun boleh. Nak expand siap-siap dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Alright, Darian. We have Darian here. Medium. Set medium. Yes. Saya nak tanya, kan dia bagi apa K inverse sama dengan X tambah 4 square tambah 2 jawapan dia. Betul kan? Dekat situ dia macam bagi syarat kata X lebih besar daripada negatif 4. Yang tu macam mana nak tahu medium? Untuk K inverse dia bagi. X Lebih besar pada 2. Siapa ada syarat pula. Sebab dia function sahaja kat sini. Sebab dia bukan reciprocal. Okay, let me see the answer first. Siapa saya punya tablet ni? Jangan dia stop sharing tak? Dia dah macam hand sikit dah. Okay, jangan. Tutur 8 kan? Ya. Tutur 8. Tutur 8. Ya. Tutur 8 nombor 1. Before X.
Okay, so masalah Syafiq adalah kenapa jawapan akhir dia ada syarat. Am I right? Betul. Yep. Do we have Darian here? Yes, madam. Okay, why do you think do we have a condition there? Because X. Yep. Because after completing the square, yang bracket dalam tu tak boleh jadi kosong. What if we don't use completing square? Kalau kita tak guna completing square, then we don't get, right? Kita tak akan Yes, dapat madam. benda ni. So I think the question here sebenarnya tak jelas. Kalau dia memang betul nak dalam bentuk completing square, dia kena maklum baru kita boleh nak buat syarat dia macam ni. Maksudnya apa yang Darren cakap tu betul. Kalau kita nak buat dalam bentuk completing square, okay, nampak pen saya ni pasal apa? Okay, so dia akan jadi macam tu lah. But for the question here, there is no need. Soalan kat sini tak perlu pun sebenarnya. Soalan dia sama ada dia hilang perkataan penting. Mana skrin saya Okay, dia hilang perkataan penting arahan dekat sini. So yang bawa kepada you punya soalan. Sebab kalau completing square, okay, let's say yang macam Darren cakap tadi, macam Safia cakap, kalau you biar, okay, katakan soalan kata refer completing square, okay, bermakna you punya ingat tak minimum point kita HK? Ingat. Okay, apa H kita? Apa H kita kelas? X. X kita adalah? X kita apa kelas? Negatif 4. Negatif 4, 2. Okay. Position saya sekarang kat mana? Gambar medium dekat bawah ke dekat depan skrin? Gambar medium tak ada kat situ pun dalam presentation tu. Tak ada. Medium dah ada kat. Dekat bawah Okay. Okay, tak stable lagi mood dia. Kejap No, I can't relate yet lah soalan ni. Kenapa dia nak kena ada syarat. Melainkan soalan memang kata ada syarat untuk X lebih besar pada negatif 4. Okay. So yang ni saya akan terus pakai yang ni je. Sebab soalan memang direct. Tak ada apa-apa pun dia beritahu. Madam, mungkin dia buat syarat macam tu sebabkan dia kata the value of X. Maksudnya value X tu memang satu je. Tapi sepatutnya dia kena bagi tahulah nilai dia, syarat dia apa. Sebab the value of X kalau you nak pilih satu pun you boleh pilih juga negatif 7. Tu maksud madam, soalan ni is not clear. Soalan ni salah ni. Tak jelas. Yang function of X patut where X lebih besar sama dengan 2 tu. Yang tu. This one Ini adalah function untuk you punya composite function. X lebih besar sama dengan 2. Darren, how do we relate this one, Darren? With the answer. Madam, saya pun tak tahu. Saya juga buat X equals to negative 1 dan X equals to negative 7. Madam, mungkin dia buat X lebih besar pada 2 sebab bila kita buat completing the square, bila kita masukkan negatif 4 dalam, dia akan jadi kosong. Kosong tambah 2 dia akan jadi 2. Tapi still dia boleh je sama sebab X kan lebih besar sama dengan 2. So patutnya boleh. Maksudnya tak perlu pun ada syarat tu kot. Dia kalau dia syarat dekat situ sebenarnya kalau you lukis graf, you hanya perlu lukis graf
X lebih besar sama dengan 2. Maksudnya you just lukis graf 2 ke atas sahaja. Betul tak? Betul tak kelas? So, yang ni pun saya tak nampak relation dia. Okay, yang ni saya check balik ya. Okay, boleh. Dan saya rasa dari segi jawapan ini yang paling tepat. Sebab soalan dia tak ada kata you have to find anything condition. Okay. So yang ni pun saya kena check lain. Nah. Okay kelas. Okay, kita proceed to the next question. Question number 2. Do we need show that f and g are one-to-one function. Okay. Dalam soalan objektif kita boleh suruh you pilih. A, B, C, D mana satu one-to-one function. Contoh. So macam mana kita nak tunjuk dia adalah one-to-one function, Zarif? Kita kan ada kuasa kat situ yang kita boleh lockkan dia. Kita boleh lockkan dia sahaja. Okay, bila you sebut one-to-one function, apa maksud one-to-one function? Satu hubungan satu. Okay, macam mana kita nak tunjuk dia adalah one-to-one function? F dengan G adalah one-to-one function. Okay, you ada dua function kat sini. Ingat tak apa cara nak tunjuk one-to-one function? Ada berapa cara kelas? Ada dua. Ada dua. Apa step yang dua tu? First, you kena buat X1 sama dengan X2. Satu lagi you draw horizontal line test. Betul tak? Ke vertical line test? Horizontal. Vertical line nak guna untuk bila? Nak tahu dia function ke tak? Yes, very good. Cut at one point only at graph. Okay. Horizontal line. Maksudnya you lukis graph, you draw satu horizontal line pada graph tersebut. You tengok berapa titik dia sentuh. Okay. So biasanya kita akan ambil step 1 lah. Okay. So fx1, kita guna function yang sama. Okay Zarif, you just tukar x menjadi Noaim. Right. X1 sahaja. Kiri dan kanan. Function yang sama. Boleh? Okay, log base yang sama, kita boleh sahaja terus equal kita punya X1 sama dengan X2. So, shown F1 to 1 function. Okay, macam yang Madam tekankan sebelum ni, kalau soalan ada shown, awak mesti tulis perkataan shown dan bagi tahu conclusion dia apa. Okay, itu format dia. Ingat, you guys, UPS objektif. Tapi saya rasa you punya PSPM adalah secara bertulis. So you kena conquer dari segi tulisan. Okay, cara nak menulis. So this one pun sama, GX1, GX2. So kita dapat dua apa kelas? Power of X1 equal to 2 power of X2. Base sama, kita boleh samakan kita punya power. So X1 equal to X2. So again, shown G is 1 to 1 function. Boleh kelas? Boleh. Okay. Alright. Next question. Dia ada sebab kenapa dia sebut without finding inverse function. Tanpa perlu cari inverse function. Show that F and G are inverse to each other. Okay, Najmi ada tak Najmi? Ada madam. Okay, yes Najmi. Macam mana madam nak tunjuk dia adalah inverse to each other? Dia kata jangan cari. Tak perlu cari pun inverse function. Okay, Najmi, cuba sebut dekat saya apakah teorem ataupun formula untuk inverse function yang berkait dengan inverse function. Ya.
inverse function. Yang Tapi dia tak suruh pun cari F inverse. Apa dia? Ingat tak inverse function yang kita selalu guna? Bila you nampak ataupun you nak show dia adalah inverse function ataupun you nak cari inverse function, you guna formula apa kelas? F(x) sama dengan X tu lah madam. F inverse equal to X. Okay. Ataupun kita ada dua. F inverse Fx equal to X. Betul tak? Betul. Okay kelas, Medan nak tanya. Kalau you guna formula ni sebenarnya, okay Najmi. Macam mana? Okay, biasanya awak akan guna formula ni untuk you cari apa? Untuk you cari F inverse, am I right? Yes, Betul madam. tak? Okay. Medan nak tanya, kenapa kita guna formula nombor 1 berbanding nombor 2? Satu, dua. Perasan tak? Kita jarang guna nombor 2. Kita boleh guna, boleh. Tapi kita jarang. Kenapa kita banyak guna nombor 1? Sebab susunan dia. Kenapa dengan susunan dia? Susunan dia kalau tengok soalan tu dia dah bagi F. Tu kan madam. Tak. Okey, tak. Yang soalan yang saya tanya sekarang tak berkaitan dengan soalan ni. Maksudnya saya nak tanya, okey kelas. Boleh tolong Najmi. Kenapa kita akan guna formula nombor 1 berbanding dengan nombor 2? Kenapa kebanyakannya you pilih this one? Usually. Supaya kita boleh kira direct, tak payah guna let. Yes, very good. Sebab you punya F inverse, position dia dalam. Dalam direct. Kalau you nak cari F inverse, tu maksud saya. Kalau you nak cari F inverse. Faham tak kelas? Kalau dekat sini, dia dekat luar. Kalau luar, dia banyak step. You kena pakai let. Banyak step. Ada 4 step yang you kena buat. Ingat tak kelas? Do you get what I mean? Yes. Okay, very good. Okay, yang tu letak tepi. Yang tu letak tepi. Tu selingan saja. Kembali kepada soalan kita. Dia kata, without finding the inverse function. Maksudnya tak perlu cari pun. Show that F and G are inverse to each other. Okay, firstly, you kena faham dengan perkataan inverse. Inverse to each other. Okay. Tak betul lah saya punya tablet ni. Saya kena rehat lah. Baru mula nak rehat lah. Right. Inverse to each other. Okay, sekarang ni you please speak out. Apa yang you faham pasal inverse of each other? Bagi tahu saya. Apa yang you faham dengan inverse of each other? Inverse to each other. Apa yang you faham? Apa hubungan dia? G tu dia inverse kepada F. G inverse kepada F. Inverse of F. Bermakna Fx sama dengan? GX. Bukan. Apa? F inverse X sama dengan GX. Macam tu. Macam tu ke? Yes, betul. Secara teorem memang betul. Okay, this is correct. Cuma macam mana you nak tunjukkan dalam inverse of each other? Okay, apa apa Fx tadi? Fx, what is our function tadi? Log X base 2. Okay, GX kita? 2 power of X. So kalau kita nak show dia adalah inverse of each other, kena buat apa? Berkonsepkan kita punya formula yang Najmi keluarkan tadi. F inverse equal to X. Maksudnya, kalau dia adalah inverse of each other, kalau you buat composite these two function, kita mesti dapat X. Okay. So kita kira FGX. Okay. So madam masukkan function GX 2 kuasa X. So dia dapat apa kelas? Log 2 kuasa X base 2. Am I right? So dia dapat X. Okay. Kalau nak show, kita kena buat dua side kita kena susun terbalik dua-dua. Okay, kita tak boleh satu arah sahaja. G Fx.
Okay, susun F di dalam. Okay, susun F di dalam. So dia akan jadi log X base 2. Alright, so G. Put log 2X. Okay, ini ingat balik. Kalau base indices, dia ada power of log with the same base, dia automatic X tadi akan jadi a single term there. So, bila kita show both side equal to X, so at the end, shown F and G inverse to each other. You mesti susun both side. Mesti susun both side. Okay? Sorry. Right, you mesti susun both side. Mula-mula G dekat dalam, another one G dekat luar. Dua-dua mesti dapat X. Baru you boleh kata inverse to each other. You tak boleh kira sebelah saja. Salah. Kalau kita nak check dia punya hubungan, kita kena check both side. Baru adil. Jelas kelas? Jelas. Yeah. Okay, good. On the same axis, sketch the graph F dengan G. Okay, so kalau di inverse of each other, dia boleh berpaksikan dekat you punya symmetrical lines. Y equal to X. Do I need to draw the graph? No. No nanti cuba. Cuba saya tak buat. Tak. Jangan awak pula yang tak buat. Okay, awak yang wajib buat. Okay, so yang ni please do this one. Okay, awak buat. Question number 3, right? Yes. Ya. Yes. Do we need? Need. Ni. Okay. Kita ada dua function. Kita baca dulu soalan dia. Dia kata dah siap-siap. If F and G are inverse of each other. Okay. Maksudnya kita dah ada hint dah dekat situ. Macam mana kita nak mula jawab soalan ni? Bila dia kata inverse of each other. Terus pakai apa kelas? Yang tadi kan? Okay. Maknanya kita akan terus pakai F. FGX equal to X dan you akan pakai GFX equal to X. Itu sebab apa? Sebab kita ada hint inverse of each other. Itu benda pertama yang you akan guna. Okay, so kita go through number 1 dulu. FGX, so this is calculation. Kita ada 7 power 4. Okay, X. Dia tak detect sangat pagi ni. Sekejap lagi saya kena shutdown kejap. Okay. 4. X you akan ganti masuk dengan function GX. Alright. So tulis. Tak ada masalah. Dia main dalam bentuk complicated ke apa ke. You nampak complicated. Sebenarnya you just tulis sahaja. Right. So make sure you punya 7 ni betul-betul besar. Sebab dia adalah sebagai you punya base. Yang atas tu sebagai you punya power sahaja. Am I right? How I write? Minus M, right? Okay. So apa nak buat ni? Madam, complicated lah soalan ni. Terus give up. Terus tak cuba jawab pun. Macam mana nak buat ni? What you should do? Bentuk kacang. Bentuk kacang? Yes, very good. Okay. Sebab ini adalah bentuk indices. Kalau you start kat situ, kalau you nak simplify, kita akan buat bentuk kacang. So dia akan jadi apa? Automatic. Yang atas ni akan jadi it's just a number. Right? Log 7x over n minus m equal to 7 power of x. Betul? Ya. Macam mana nak buat ni kelas?
Okay. Maybe for this one, nak mudah kita simplify. Kita darab masuk dulu. It's just a number. Okay. So you dapat apa kat sini? 4 darab 13 dapat apa kelas? 52. Okay. So kita solve dulu yang ni. 52 tambah 4 log 7 X over N. Minus M. Minus M. Okay. Minus M equal to 7 power of X. Medium kalau tahu 4 tu tak apa dah medium. Guys, ni saya buat salah ni. Ni basic apa ni? Basic indices kan? Yang 7 bawa jadi log kan? Log lah. Patut pelik. Saya tengok pelik. So dia jadi apa ni? Log 7 base X. Log Log apa? log X base 7. Yes, log X base 7. Nampak? Dia salah tulis satu, dia akan habis lah kat bawah. So you have to tengok apa yang silap kat mana. Okay? Alright, so kita ada sampai sini. Okay, sebab tujuan kita adalah kita nak apa ni? Kita pun tak tahu tujuan kita apa. Tapi saya nampak X lah. Mungkin kita nak cari X value. Okay? Sebab soalan kita nak express X in terms of. Bermakna saya nak X di depan. Alright. So, saya nampak log term yang sama dekat situ. So, mungkin kita boleh simplify. Jadi, kita bawa M dulu. Okay, kita bawa M. So, you dapat 52 plus 4 log 7X over N equal to log 7X plus M. Kan? N boleh bawa pergi depan. N bawa pergi depan. Jadi dah? Darab. Soalan macam ni, you just kena keep kira. Keep kira. Teruskan mengira. Okay. Alright. Teruskan kira. Kalau risau dekat sini, boleh letak bracket dekat sebutan log. Okay, yang ni saya padam dulu GFX tu. Sebab tak muat. Alright, so dia jadi 52 tambah. Okay, kat sini saya boleh terus susun log sebab dia dah ada term log yang sama. Okay, so dia jadi. So nak susun bawa pergi mana ni? Tambah kan? So dia adalah 4 log X base 7 tolak N log X base 7 equal to Mn minus 52. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Are we getting simpler? Dah makin simple tak kita punya persamaan? Okay, so sekarang ni Medan nak tanya. Kita boleh faktor tak? Tak lagi. Tak lagi? Nak faktor apa? Tak lagi Zarif? Sebab kan ada Okay. 4 N kat situ. Kita ada 4 dengan N. Okay Zarif, yes. Kita ada 4 dengan N kat situ. Tapi kita ada term yang sama kat sini. Kita ada log X base 7. Okay, maksudnya you boleh keluarkan. Log X. Okay, base 7. Kita faktorkan. Di dalam tinggal apa? 4 tolak N. Boleh Zarif? Boleh faktor kat situ? Boleh. Jangan, okay, you guys jangan keluarkan log 7 tau. Tiba-tiba you faktorkan yang ni je. 4x tolak nx. Salah. Okay, kalau you nak faktor, you make sure it is one term. Kena ingat, log dia adalah dikira sebagai one term kalau you ada number log dengan base. Okay, kita sambung kepada kita punya equation dekat atas. Mn minus 52 over 4 minus n. Betul? Kita dapat sampai situ. Okey, sekarang ni macam mana? Tujuan saya adalah saya nak X. Tujuan saya adalah saya nak X.
Macam mana Madam nak dapatkan X di depan? Sebab soalan kata express X in terms of N, Mn. So saya boleh buat persamaan X. Okay, Noaim, how should I do this? Pindahkan log 7 ke sebelah. Okay, macam mana nak pindahkan dia? Dia jadi apa? 7 darab Mn tolak 52 tolak N. Darab Noaim. Jadi kuasa. Pindahkan. Apa yang jadi kuasa? 7 Semua kuasa yang belakang. Mn tolak 52. Yes. Okay, yang lain ni jadi kuasa. 7 jadi power. So kita dapat satu persamaan expression kita panggil. Di mana di dalam dia ada M, ada N. Boleh tak kelas? You understand? Faham tak? Faham. Faham. Okey, tapi tak cukup. Baru separuh markah ni. Panjang-panjang Apa yang tak cukup? Jawapan GX akhir ada berapa? Ada satu lagi kan? Ya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut inverse of each other, itu dia. Dia jadi lukis apa lah. Okay. Right. So kita kena buat satu slide lagi. Tadi you dah buat satu slide. Sekarang ni kita tukar kedudukan. Dia mesti macam tu. Okay, inverse of each other. Dia kena fair. Dua-dua kita nak ada. Alright. So kita masukkan function dulu. G fx kita adalah 7, 4x tolak M. Okay. So dia adalah dalam bentuk indices. Right. So kita masukkan dalam formula log. Bersama function log kita. Log 7x. X kita adalah 7, 4x tolak M. Over N equal to X. Okay. Tulis sahaja. Tulis, tapi nak tulis tu kena jelas. Yang mana satu base, yang mana satu power. Kena jelas. Astaghfirullahaladzim. Mana skrin saya ni? Sekejap lagi kita rehat sekejap. Dia nak suruh shutdown sekejap. Okay. So you kena jelas kat sini. Ini adalah sebagai power. So bagi jelas kat situ. So apa yang kita boleh simplify kat sini kelas? Ada benda yang kita boleh simplify terus kat sini. Which is this one. Betul? Bila you ada log. Okay. You punya base log. Ini dipanggil sebagai base log. Ini dipanggil sebagai sebutan. Alright. Sebutan log dalam bentuk base. Okay. Contoh, Madam bagi contoh. Log A power of B dapat apa? B. Itu yang you kena faham daripada awal. Okay. So, automatic kita dapat 13 tambah 4x tolak M over N equal to X. Sebenarnya dia nampak complicated tapi sebenarnya tak complicated pun. Dia sebenarnya kita nak guna je daripada bab 1 sebab tu Madam sebut banyak kali hari tu. Chapter 1 is very very important. Sangat penting. Okay. So dekat sini saya dapat 13 minus M. Saya ada XN. Lepas tu 4X saya nak bawa siap-siap. Sebab saya nak susun X duduk sebelah. Sebab apa? Sebab saya nak X. Of course. Okay, saya nak X. So kita faktorkan X. N minus 4, 13 minus M. Izzat ada Izzat? Ada madam. Okay Izzat. Tell me what is your X? The expression of X. Apa Izzat? Cuba.
Kenapa? Masalah kat mana? Tak faham kat situ. Expression Kat mana? kat situ. Apa yang tak Dekat faham? ni yang 13 tolak M yang cari X tu. Okey, sekarang ni, Madam nak X duduk depan. Apa yang awak kena buat? Saya nak X. Sebab soalan suruh cari X, betul? Yes. Soalan nak X. So macam mana Izzat nak susun this one? Kita kena pindahkan yang kurungan tu ke? Yes, very good. So kalau pindah dia jadi apa? Pindah ke sebelah kan? Ke Sebelah kiri jadi apa? 13 tolak M Alright. tolak ni kurungan tu. Okey. Izzat, kalau you nak pindah, you tengok sini operasi apa? Operasi darab kan? Dia darab. This one is multiply. Yes, dia akan jadi bahagi n minus 4x. Betul? Betul. Okey, tapi dalam matematik kalau kita nak cari x, kita tak letak belah kanan, kita letak belah kiri. Sebab belah kiri dalam matematik adalah di depan. So this one. This is your answer. That's it. Itu sahaja. Boleh? Boleh, madam. Okey, so maksudnya dalam you nak mencari, you kena tahu soalan suruh expression of x. So matlamat kita apa sebenarnya? X. Kalau x ada 2, faktor. X duduk belah kanan, bawa belah kiri. It's not hard guys. This question you nampak susah. Sebab apa? Soalan datang dalam bentuk indices. Soalan datang dalam bentuk log pula. Boleh sebenarnya. Bukan tak boleh. You just kena ada daya usaha untuk buat sampai habis. Itu saja. Alright? Boleh kelas? Madam, Ya? Madam, kalau saya dapat X equals to M tolak 13 per 4 tolak M, boleh? Boleh? Boleh. Dia kalau ada perubahan simbol, you mesti semua kena tally lah. Boleh. Okay? Okay, Madam. Okay. Soalan nombor 4. Dia bagi function G by defining G square equal to GG. Alright, itu betul lah. Determine the G square function. Bermakna you just kena cari composite function. Dia nak yang ni. Yang ni you just buat GX. Right, so yang ni you boleh buat. Am I right? Boleh. Okay. Hence, obtain inverse of G. Okay, so dia suruh kita cari GGX you kira dapat apa kelas? Alright, so you equal to X. Okay. So, ada sebab kenapa dia guna perkataan hence kat sini. Hence, obtain the inverse of GX. Macam mana nak kira tu? Okay, tadi instruction yang pertama, you cari G square X. So, you kira-kira you dapat sama dengan X. Alright, ini jawapan dia. Okay, jawapan yang awak bagi kat saya. Tiba-tiba soalan dia kata hence. Find G inverse X. Alright. Madam kena buat apa kelas? Kena buat apa? Yang formula tu ke? Okay, nak pakai formula. Apa formula dia? Cuba sebutkan. Yang G inverse sama dengan X. G inverse sama dengan X. Alright, maksudnya awak nak masukkan formula balik. Betul? Awak nak cari G inverse. Macam tu. Tapi kiranya dia sama, dia dapat jawapan dia balik lah kan macam ni? Yes. So what should be our answer? Do we need to calculate guys? Tak kena. So maksudnya terus tulis jawapan G inverse adalah 5x over x minus 5. That's it.
Madam, saya tak dapat yang apa G square X tu. Kira lah. Kena kira. Masalah kat mana? Boleh Safia. Kawan awak boleh dapat, maksudnya awak pun boleh. Maksudnya awak ada buat careless di mana-mana. Okay, yang tu tengok sendiri nah. Boleh? Dia ada pecahan tu. Dia ada pecahan, dia ada fraction. So you kena hati-hati dekat situ. Okay? Dari segi darab, dari segi bahagi. Kalau dia bahagi, pecahan kena terbalikkan jadi darab. So kawan awak boleh, so memang boleh buat. So yang penting saya nak tengok kat sini ni. Faham ke tidak kelas? Faham. Faham tak? Faham. Faham. Okay. Dia ada perkataan hence. You kena faham dekat situ. Perkataan hence, Madam pernah sebut, dia adalah you kena pakai apa yang you cari sebelum untuk dapatkan jawapan seterusnya. Dia mesti ada sebab. Maksudnya bila you kira yang atas ni, okay, bila you nampak perkataan hence, dia mesti ada hubungan. Apa yang you boleh guna daripada bila you cari G square X. Bukan kita cari inverse G menggunakan cara tradisional. Jelas kelas? Jelas. Okay, good. Okay. Sebab soalan tak buat lagi yang seterusnya tu. Okay. Yeah. Madam, maksudnya Ya. untuk soalan ni GX dengan G inverse X sama lah. Kenapa dia boleh jadi sama? Sebab you kira you dapat X kan? Kat sini you dapat X. So bila you buat composite function, bermakna G inverse adalah GX sebenarnya. So dia adalah benda yang sama. GX adalah G inverse. Kenapa kita boleh buat conclusion ni? Sebab you dapat GX equal to X. Right? It's the same function. Boleh kelas? Boleh. Okay. Any question lagi kelas? Siapa yang tak jelas? Ajmal, faham tak? Faham Madam. Okay, yang lain yang tak bersuara tu. Madam, maksudnya kan kalau kita buat balik macam G inverse X, kita masukkan balik macam ikut formula lama tu, dia akan jadi salah lah kan? Dia salah. Dia tak ada markah. Okay, maksudnya soalan Syabila, you buat macam ni kan? Sebab dia kata dia nak find inverse X kan? G inverse kan? So you buat macam tu. Saya tak nampak kan sebab saya duduk belah kanan kan? Okay. So kalau you kira tiba you dapat G inverse X, you dapat 5X per X tolak 5. You bagi jawapan. Okay. Pemarkahan kita B0, K0, J0. So kesimpulan dia 0. Sebab ada perkataan hence kat situ. Perkataan hence tu bermakna you kena guna yang ini. You guna tak? Itu soalan saya. Guna tak kalau you buat cara tu? Awak guna tak? Do you use that one? Yes or no? No, right? No. Sebab tu you kena faham. Sebab tu you sendiri kena ask yourself. Kenapa dia ada perkataan hence? Apa hubungan dia? Macam Safia tadi. Safia kata dia tak dapat sama dengan X. Sedangkan ada perkataan hence kat situ. Mesti ada hubungan antara GX dengan G inverse. Sebab dia ada perkataan hence kat sini. So you have to make sure, kena intai-intai juga yang sebelum. Mesti ada sebab. Because this is our question. Okay. Boleh kelas? Boleh? Boleh Madam. Okay, good. Alright. So kita go through sekejap-sekejap je sebab you guys pun tak buat lagi, am I right? Okay. Habis sahaja UPS malam ni, awak tahu awak kena catch up apa. Sebab next week kita akan masuk chapter 6. Right? So kita tengok soalan number 5.
Mesti catch up Catch up chapter 5 cepat-cepat. Complete kan tutor yang mana tak complete dan upload. Alright, so you given F, function F. Okay, kalau saya menutup bahagian tolong bagi tahu saya Sebab bila saya buka, saya guna second device, saya masuk guna telefon, dia memang tak keluar. Okay, so saya tak boleh nak check. Okay, so you nak cari GX. Boleh tak nak cari ni? G sebagai function apa? Dalam ataupun luar kelas? Dalam. Okay, dalam guna apa? Direct. 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 Problem for you? Ada masalah tak? Tak ada. No. Mesti boleh buat. Okay. That's it. Exercise. Alright. Find the intersection point. Macam mana nak cari intersection point, kelas? Kalau graph, kalau kita nak cari titik persilangan, kita pakai apa? Siapa boleh speak out to me? Persamaan serentak. Persamaan? Macam mana nak buat persamaan serentak tu? Kita samakan dua-dua function. Kita samakan dua-dua function. Set. Memang dia nak besarkan skrin ni. Alamak, dia tak boleh besarkan skrin lah. Okay. Alright. Okay. Yes, very good. Kita samakan dua-dua function. Bermakna you ambil fx sama dengan gx. You ambil 2x square minus 16 equal to 4x. And then you just find what is the value of x. Boleh? Boleh kelas? Okay, tapi intersection point. Jom kita intai jawapan dia. Caranya dia bertembung ke medium? Yes, kalau nak bertembung maksudnya you kena samakan dia. Nampak? Intersection point mesti jawapan dalam bentuk koordinat. Sebab adalah point. Jelas? Dia present ke jawapan dia? Apa dia? Menda tengah present jawapan dia ke ataupun memang betul-betul bentar soalan je? Sekarang ni skrin ada gerak tak? Ada nampak saya contoh warna Ada. biru? Nampak exercise dia sekarang ni. Exercise nombor 1. Tak ada, Maiden tak ada conteng. Contoh pun fx sama dx. Betul-betul. Saya tak ada present jawapan. Jawapan saya tengok kat bawah je tadi. Okay. Saya scroll je. Okay. Maksudnya you cari x. You cari x value. Okay. You cari x value and then you boleh cari you punya y value. So maksudnya madam nak x, y. Kalau dia ada dua. Tengoklah nilai x dapat berapa. Okay. Y dapat berapa. Faham kelas? Boleh? Boleh. Okay, good. Next, sketch. Lepas sketch dia sebut apa? Domain dengan range. Maksudnya you kena lukis dulu. Okay, nak lukis. This is graph senyum. This is graph linear. Boleh buat. Boleh? Boleh madam tinggal kat you guys yang ni. Tugasan awak. Selepas sahaja UPS kita tamat malam ni. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. Boleh. Next. Question number 2. You have f at search that. Awak ada dua maklumat dekat sini. At sama dengan 13. At sama dengan 3. So, boleh guna sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. And then you boleh cari nilai P dan Q. Yang ni compare macam kan? Yes, compare. Simultaneous equation. Am I right? Compare ke apa ke, you tengok kepada persamaan macam mana you akan dapat. Boleh buat yang ni kelas? Boleh. Boleh. Gantikan x dengan nilai yang diberi. Lepas tu you pun ada nilai y. Okay, Meda tunjuk contoh satu je. Okay, fx sama dengan set p plus qx square. Okay, so kita ada. Saya tak nampak apa Menda masih lagi exercise 1 lagi saya tengok. Ya ke? Baru Sekejap. Okay.
Kita cuba balik. Check sikit berapa orang dalam ni. One person is missing. Okay. Nak juga kan cuba mood ni. Okay, boleh nampak? Question number 2. Alhamdulillah. Okay. Boleh. So maksudnya tadi Madam Esme tak nampak lah kan? Tak. Okay. Okay, thank you Zarif. So just kat sini you just ganti sebab you ada dua value, kita ganti dua-dua value. Okay, ganti X tersebut. X tersebut dengan apa? P tambah Q. Set 13 kuasa 2 sama dengan 5. Maksudnya saya guna yang nombor 1. Saya guna info nombor 1. Betul tak? Betul tak kelas? Okay, lepas tu you tengok soalan ni. Alamak, madam, cert lah. Ada cert, ada double cert. Cert. Jangan duk macam tu, tulis dulu. Okay, baru kita nampak. Oh, okay, sebenarnya kita just simplify. Awak nampak susah, tapi sebenarnya benda tu tak susah pun. Tiba-tiba jadi 13Q. So benda ni dah, you settle lah benda ni. Awak nak settle macam mana ke? You nak biar dulu ke? Pergi kepada yang nombor 2 dulu pun boleh. Buat dekat sebelah nombor 2. Okay? Dan you boleh buat lah. Okay, yang ni medium settle you guys buat lah. DIY. Boleh? Boleh. Okay, good. Exact tu apa mana ni? Apa? Exact values. Maksudnya exact tu maknanya kita nak nilai lah. Kita nak nilai jawapan akhir P dengan Q. Exact. Boleh Zarif? Boleh. Boleh. Okay, good. Sekejap. Alright. Okay, this question. Given a quadratic equation. Okay. Given a quadratic equation, quadratic function where its domain and range. Okay, negative infinity kepada infinity. Maksudnya macam ni graf awak. Bebas. Okay, tak stop. Dan negatif 2 kepada infinity. Range. Negatif 2 ni dekat mana? Siapa nak tolong saya jawab? Mukris ada Mukris? Ada. Okey, Mukris, negatif 2 ni duduk mana Mukris? Negatif 2. Duduk mana? Negatif 2 ni apa dalam soalan kita? Range kan? So bermana? Graf awak? Dia sama dengan exponential tu kan, madam? Jangan fikir exponential. Masalahnya soalan dia bagi apa? Quadratic. Madam, dia minimum point kan? Yang negatif 2 tu. Betul? Boleh jadi minimum point. Tapi apa yang saya nak you faham dekat sini, range dia adalah negatif 2 infinity. Bermakna you punya y negatif 2 kepada infinity. You punya graf dia ke atas lagi. Maksudnya negatif 2 ke atas. Boleh faham tak maksud madam? Yang madam nak highlight dulu. Itu maksud dia. You kena nampak kat situ. Yes, very good. Siapa tadi sebut minimum point? Nama, suara siapa tadi? Afikah kot. Afikah Fazana. Afikah. Ya. Betul? Ya saya. Okey Afikah, betul. Okey, kalau kuadratik maksudnya you kena dalam minda awak dah kena ada. What is your H and K? Okey, you punya kalau confuse H and K, dia punya maximum ataupun minimum point. Betul tak? X adalah negative B over 2A dan sebagainya. So you dah nampak bayangan apa yang ada kaitan dengan quadratic function. Okey, itu ayat yang pertama. Alright. It is also known that the symmetrical axis of the function is at equal to 3 and one of the root is 4. Apa dia tu dia cakap tu? Okay, kita dah faham ayat pertama. Sekarang ni kita nak faham ayat kedua. How we interpret that? Symmetrical axis. Apa maksud symmetrical axis untuk graf kuadratik kelas? Tengah-tengah dia. Okey, tengah-tengah tu maksudnya you punya apa you boleh dapat maklumat dekat situ?
Koordinat titik minimum. Koordinat untuk titik. Okey, kita tak tahu lagi titik maksimum or minimum, betul? Kan? Betul. Kita tak tahu, katakan you tak dapat idea lagi. So it's okay. Okay, katakan dia adalah X1, Y1. Nak panggil stationary point boleh, critical point boleh, maximum or minimum point pun boleh. Cuma kita tak tahu lagi dia maximum or minimum. Alright? Okay. Ke kita dah tahu kelas dia maximum or minimum point? How? Dah. Sebab dia ke atas. Yes, Minimum kalau point. dia ke atas, maka dia graf apa? Dia gerak senyum. Very good. Maka dia adalah dia adalah minimum ke maximum point? Minimum point. So maksudnya ini dah you tahu dah daripada persamaan satu. Okey, sekarang ni ada yang tak dapat tak? Tak dapat, tolong suarakan. Tolong suarakan. Ada tak? Benda ni possible untuk kita tanya awak dalam UPS. Sebab dia imagination. Kita tak payah kiraan apa-apa, kita tahu. Kita bagi ayat ni. What is the type of critical point? Jawapan A, maximum point. B, minimum point. C, dia bagi point yang lain. D, dia bagi point yang lain. So you boleh terus pilih jawapan minimum point. Faham tak apa yang Madam masukkan? Faham. Faham. Yang lain? Faham. Okay, good. Alright, so dia adalah minimum point. Okay, maklumat yang kedua. Madam tulis nombor 2 kat sini Maklumat yang kedua, dia kata symmetrical axis. Dia di tengah-tengah apabila function X sama dengan 3. So maksudnya koordinat untuk minimum point awak adalah 3 berapa kelas? -2. Yes, 3 -2. Sebab range awak adalah -2 kepada infinity yang ni. Automatic. Sebab dekat graf senyum, range kita adalah melibatkan kita punya minimum point. Okay, pada graf awak. Dapat kelas? Dapat. Okay. So, 1 of the root is 4. Bermakna, kalau dia punya graf, okay, 3 -2 duduk kuadran mana? Kuadran mana 3 -2? 4. Okay, so katakan Madam letak 3 -2 kat sini. So dekat sini. So this is your minimum point. Dan dia kata 1 of the root is 4. 1 of the root is 4 means you touch this one. So this is 4. Itu maksud dia. Boleh kelas? Boleh. Okay, so kita dapat maklumat dia. Okay, next kita pergi kepada instruction nombor 3. Express the quadratic function in its general form completely. Okay. Siapa nak tolong saya macam mana nak buat ni? General form tu apa, Madam? Apa dia? General form tu apa? General form maksudnya kita nak persamaan kuadratik. Kalau kuadratik ini adalah kita punya function lah. AX square plus BX plus C itu adalah kita punya general form kat kita. Betul tak? Oh, okay. Betul lah sekejap Madam scroll ni you guys nampak tak Madam scroll? Nampak. Soalan mana tadi? 3. 3. Okay, tengok jawapan dia sat. Minimum point betul. Okay. Sub 40 into okay, maka you dapat A. Alright. So you dapat F. This is general form This is general form. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan kita punya function fx? Kita ada completing square. We learn about completing square. Alright. Sebab you ada H awak 3, K awak -2. Am I right? Sebab tu, you kena tahu. Kena faham betul-betul untuk completing square. Okay. So, dia adalah, apa formula kita? Ingat tak? X minus H square plus K. Betul tak kelas? Betul. Okay, so kita ada H, kita ada K.
So what we are doing, masukkan dulu x minus 3 square minus 2. Kan? Ya. Okay. You ada root. Root pada 4. Mesti ada sebab kenapa dia bagi 4. Root 4 bermakna 4 kosong. Koordinat dia adalah 4 kosong. Okay, sekarang ni siapa yang tak faham tolong bagi tahu saya sekarang. Sebab ini contoh yang sangat baik. This question is very good. Because we can ask you in the objective punya soalan. Macam mana lah, dia sekadar root 4 tu kita boleh dapat yang general 4 kosong. Ha. Macam mana root 4 bila dapat koordinat dia. Betul? Betul, dengan macam ni boleh dapat terus general form tu berdasarkan root saja. Okay, kita tak dapat lagi Zarif. Sebab apa? Sebab you tak tahu A lagi. Betul tak? Okay, betul. Okay. Sekarang ni Zarif, apa yang Madam cakap adalah Madam nak guna maklumat ni. It is given. Dia kata root adalah 4. Zarif faham tak kenapa bila root 4 sebenarnya koordinat dia adalah 4 kosong? Sebab 4 tu X. Yes. Sebab root adalah position pada paksi X. Macam pintasan X lah sebenarnya. Bila pintasan X, Y automatic Kosong. kosong. So apa yang kita kena buat adalah you just, kalau Madam tulis kat atas ni nampak tak? Nampak. Okay. So kita dah ada maklumat 4 kosong. Kita boleh ganti masuk dekat kita punya apa? Persamaan ni. Okay. Sorry. F4 sama dengan kosong. Okay. So gantikan X dengan 4 tolak 2 equal to kosong. So boleh dapat A tak? Oh, boleh. Sebab tu dalam matematik dia kenapa dia bagi root? Dia ada sebab. Oh, sebenarnya kita guna bila kita nak cari A. Okay, what is the answer for A class? 2. Okay, Madam tak kira Benda tu you guys boleh kira sendiri. So, patah balik kepada kita punya bentuk general form, bukan general form lagi kita baru ada dalam bentuk completing square. Kenapa kita pilih guna completing square? Sebab kita ada info maximum minimum point. Itu penting dia. Okay. So, dia kata nak bentuk general form kan Zarif? Betul. So, you just expand. Expand. Yang ni Madam dah ajar tadi. Cara shortcut. X square minus, you multiply all terms. 2 multiply X multiply with 3, it is negative 6X. Negative 3 power of 2, dia adalah 9. Tolak 2. Okay. So yang ni you boleh expand dia, solve kan. So berapa kelas at the end? Berapa dapat? 16 is it? Yes. Yes, madam. So settle. This is general form of quadratic. A x square plus bx plus c for quadratic. Okay? Boleh kelas? Boleh. Faham? Yes? Any question? Boleh? Madam, saya tak dapat A sama dengan 2. Apa? A sama dengan 2? Kena kira lah yang bagi dapat. Jawapan akhir 2 kan? Safia? Ya. Siapa tak saya dapat? 1. 4 tolak 3 dapat apa? 1 square tolak 2 sama kosong. A sama dengan 2. 2. Safia? Oh, ya Allah. Sorry, madam. You guys dalam matematik ni kena betul-betul apa kita kata? Precise. Bahaya. Kesilap. Benda-benda macam tu boleh bawa silap. Precise tu apa? Precise kena tepat. Okay. Okay? Jangan nak guna dah alasan. Madam saya careless. Tak ada Careless tu kita tak boleh terima alasan dia. Tak boleh.
Automatic you careless habis. Jangan careless. Alright. So yang ni Madam tak nak buat dah lah. Okay. Just quadratic is just a linear, you guys buat sendiri. Okay. Buat dah ni. Banyak lagi soalan nak tengok ni. Find FF, F inverse boleh buat. Madam score ni nampak? Nampak. Okay, lepas tu dia bagi GF. Dia bagi GF. Ke atas ada function. So you just compare sahaja. So boleh buat. Cuba kena ada rasa nak cuba. Okay, yang ni. Express in form of completing square. Siapa yang merasa macam lemah lagi completing square, tengok balik. Ada bahan saya letak kat video. So tengok balik. Okay. Video boleh terus tengok dekat YouTube sebab Madam cut apa-apa yang tak patut masuk dekat YouTube. So boleh tengok dekat situ. Okay. So yang ni you guys boleh buat. Rujuk balik. Ini tugas awak. Jangan nak tangguh Jangan ada yang tak selesai lagi chapter 5. This week you kena settlekan chapter 5 dan dah kena start chapter 6. Chapter 6 sangat senang. Jangan risau. Bab 6 sangat senang. Okay. So nombor 9 pun boleh buat. So Madam tinggal kat awak. Okay, ini soalan PSE. Okay. PSE 2021. Okay, maksudnya ini soalan tahun lepas Soalan PSPM. Tahun lepas punya? Ya, soalan senior Lee awak tu buat. Noaim? Ya. Dengan cerita Lee tu senior awak satu sekolah. Yeah, hati-hati. Okay. Alright, tu best student saya tu. Noaim? Alright. State the domain of G. Domain and range of GX. Dia tak suruh lukis. Kalau nak lukis boleh. Macam mana you nak terus dapatkan domain untuk G, untuk graph, set? Macam mana kelas? Tak ingat dah. 2 markah je kelas. PSPM dia akan tunjuk tau berapa markah. Sekejap Mana saya punya nota? Macam mana nak dapatkan? Time. Where is time? Ya, madam. Ni time ni kalau tak sebut nama dia memang tak bersuara juga time? Ya. How can you find the domain and range without draw the graph? For the domain, inside cannot be negative. So equals to 0. Okay. Domain cannot be negative. For inside the set. Inside the set. Okay. Untuk graph set, boleh saya masih duduk depan screen ke? Ya. Alright class. Untuk graph set function, inside set always apa? Always positive. Always positive. Lebih besar sama dengan kosong. Okay. Yang ni Madam sebut hari tu masa saya ajar awak nak lukis graph set function. Ianya dipanggil sebagai starting point. Betul tak? Bila saya nak cari starting point. Okay. So kita ambil tan. Betul tak? Kita ambil 1 tolak 5x lebih besar sama dengan kosong. Betul tak? Betul. So kita boleh kira x. So kalau you kira x sebenarnya you boleh dapat apa kelas? Ini hanyalah kiraan biasa menggunakan chapter 2. Siapa tak dapat sampai sini? Dapat? Dapat. Okay, so sebenarnya you cari apa kat sini? Dapat, madam. You cari apa sebenarnya kat sini? Domain. Yes, very good. So this is you punya DF. Domain awak adalah, nampak? X lebih kecil pada 1/5, bermain graf awak. Negatif infinity sampai 1/5. Yes, 1/5 square around. Jawapan akhir apa
Square. Square kan? Sebab dia starting point. Benda ni sebenarnya you boleh cari starting point. Ini kita dah belajar macam mana nak lukis. Okay, starting point. So bila starting point, dia adalah included, inclusive. Alright. Okay, range. Macam mana nak cari dia? Okay, bermakna nilai X tadi dalam equation. Maksudnya starting point apabila X sama dengan 1/5, berapa nilai Y dia? Ganti dalam function X sebagai bukan function F kan, function G kan? G 1/5 set 1 minus 5 1/5. So it's equal to 0. So starting point saya adalah 1/5 kosong. Okay. Madam cuba ingat balik bila saya ajar graph cert macam mana nak lukis? Macam mana kelas? Macam mana nak lukis graph cert ni? You tengok di depan kan? You tengok di depan cert ada apa? Positif kan? Oh, positif. Bermakna X lebih kecil sama dengan 1/5 lebih kecil top to the left, right. Kan? Tak ingat dah? Betul? Betul tak ingat ke betul yang kita jawab? Yang kita jawab. Okay. So betul tak to the left? Ya. Sebab dia lebih kecil. Okay. Sebab dia lebih kecil bermakna sebab itulah dia to the left. Okay. Pada titik 1/50. Okay, 1/50. So macam mana saya nak cari dia punya range? Domain kita dah dapat. Macam mana Meda nak cari range? How can I find range? Sekarang ni kalau tak lukis. Kalau lukis, you belajar lukis macam biasa. Okay, kalau lukis should be no problem lah kan? X, Y. Titik 1/5 kat mana? Belah kanan ke belah kiri kelas? Kanan. 1/5 kosong. To the left. Top. Di atas. Macam ni kan? Ya. Maka di sini you kena carilah Y intersect dia sama dengan berapa. Itu kerja awak. Bila you nak lukis, you kena tahu apa yang you kena cari. Bila dia sentuh, kena cari what is the value of Y. Okay. So range. Apa jawapan belakang untuk range? Kosong sampai Square bracket 0 to To infinity. infinity. Okay. Okay. Maksudnya kalau awak tak lukis graph, awak boleh tengok dekat you punya Y coordinate of starting point. Dan you kena tengok direction dia. To the left ke atas ke to the left dekat bawah. Sebab dia akan menentukan you punya range. Kosong kepada infinity. Dapat tak? Dapat. Maksudnya pelajar, you guys, students, awak kena ada dua kemahiran. Kemahiran yang pertama adalah you kena faham betul-betul macam mana nak lukis graph. Bila you dah faham macam mana nak lukis graph, sebenarnya you boleh automatic cari domain dengan range tanpa perlu lukis graph. Hanya perlu cari maklumat. Contoh, you kena tahu maklumat ni. You tahu maklumat ni? This one, of course, this is the very important one. You tahu maklumat ni starting point and then automatic you boleh dapat domain dengan range. Okay. Benda ni this is sangat important. Okay, Meda tak tutup screen ke? Tak tutup screen. Tak saya cukup risau sekarang nak pakai benda ni. Okay, so benda ni kemahiran yang you kena fikir. Benda ni bukan sekelip mata. Awak tengok, you boleh faham, you boleh ingat. Tidak. Please, exercises. Ni sebabkan awak tak lengkap lagi you punya tutor. You tak buat lagi banyak. Cuba buat sendiri dulu. Sebab saya dah ajar awak. Okay, mungkin malam ni ke, esok ke. You cuba buat sendiri. Boleh tak? You cari domain dengan range
tanpa lukis graf. Okay? Kalau lukis graf pun kena mahir juga. Sebab bila soalan objektif tak semestinya kita minta awak lukis graf. Memang kita tak akan minta graf awak pun, tapi kita perlu maklumat, betul tak? So you kena fikir cara mana yang cepat untuk awak bagi jawapan. You get what I mean? Yes. Okay, ini soalan tahun lepas macam senior awak pun sama je macam awak. Maksudnya dia takut dengan chapter 5. Lee pun takut dengan chapter 5. Tak payah risau. Semua orang takut. Bila dia belajar tu dia akan takut. Tapi end up-nya soalan tak susah pun. PSPM. Okay. Find G inverse. Hence, determine G inverse in simplest form. Okay. Dia suruh cari G inverse. Kita ada GX. Nak cari G inverse boleh tak? Boleh. Kan? Boleh. Lepas tu guna G inverse tadi. Cari composite function. Boleh buat. Soalan PSPM guys. Okay. Boleh. Next one. Fx. Gx. Dia suruh cari GF inverse. Apa maksud dia ni? Nak buat apa ni kelas? Kena inversekan dulu. Maksudnya you kena cari GF dulu kan? You cari GF dulu. Lepas tu inversekan dia. Macam mana nak pakai F inverse ni? You kan ada formula ni? FFF. Okay. Composite pun composite lah. Tak ada masalah. Bila composite, dia datang dalam bentuk satu function je. Dia tetap datang dalam satu bentuk function. So kita tetap boleh apply dalam kita punya theorem ni forever. Alright? Just bila you dapat macam ni, you dapatlah cari GF inverse, you ganti dengan 4. Boleh cuba tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, find the value of K. G inverse FK. Maksudnya you kena cari G. You kena buat ni lah composite, betul tak? Kan? Buat composite, lepas tu equalkan 0 and then you find the value of K. Okay, so benda ni awak sendirilah. You ask yourself, do you want to try betul-betul ataupun nak bagi berlalu saja? Ingat chapter 5 masuk UPS 3, masuk PSPM. Okay, PSPM antara chapter yang paling banyak markah adalah chapter 5. Okay, so I already help you guys a lot. Madam ajar satu persatu. Mana yang rasa awak lemah lagi, tak dapat catch up. Okay, go through balik. Boleh kelas? Bahan dah ada. Bahan bukan tak ada, bahan dah ada. Kalau rasa kata, madam saya tak dapat tangkap lagi masa kelas, it's okay. Okay, tengok balik. Buka balik. Okay, play back the video. Boleh kelas? Boleh madam. Boleh, madam. Okay, good. Right. Saya nak sambung terus ni. Yes, Nu'aim. Nu'aim kat kening dah. Nu'aim.